Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam siri Bimbingan Mahir Menjawab Soalan Kebat Sejarah KSSM Kertas 2. Cikgu Gaban di sini. Tidak ke mana-mana. Sentiasa bersama dengan anda. Kali ini kita akan bincang tentang soalan kebat mengaplikasi bagi tingkatan 5. Topik fokus kita ialah topik 6.5, tragedi hubungan antara kaum, berfokuskan iktibar dari tragedi supaya tidak berulang kembali. Jom kita lihat soalannya. Soalannya berbunyi, kita perlu mengambil iktibar daripada peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969 supaya tidak berulang kembali. Bagaimanakah iktibar tersebut boleh diterapkan dalam masyarakat hari ini? 8 markah. Baiklah, langkah pertama kita perlu fahami maklumat soalan. Jadi di manakah maklumat soalan? Ini adalah maklumat soalan. Inilah maklumat soalan yang mengandungi pengetahuan sejarah iaitu iktibar daripada peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969. Baik, banyak iktibar yang kita peroleh daripada pembelajaran topik ini. Baik, yang kedua adalah fahami tugasan soalan. Bagaimanakah iktibar tersebut boleh diterapkan dalam masyarakat hari ini? Kenal pasti kata tugas, bagaimanakah. Jadi ini merujuk kepada cara-cara atau langkah-langkah ataupun proses. Dan kita baca lagi, iktibar tersebut boleh diterapkan dalam masyarakat hari ini. Jadi, inilah maksudnya soalan kebat mengaplikasi iktibar yang telah kita belajar dari topik 6.5, kita aplikasikan, kita terapkan dalam masyarakat hari ini supaya peristiwa hitam tersebut tidak berulang kembali. Begitulah maklumat soalan dan tugasan dalam soalan. Jadi dalam jawapan anda mesti menulis iktibar dahulu. Daripada iktibar tersebut anda terapkan dalam kehidupan masyarakat hari ini. Itulah kebat mengaplikasi. Baik, yang ketiga kita fahami peruntukan markah 8 markah. Jadi seeloknya anda tulis dalam bentuk esei menggunakan teknik fakta, huraian, contoh dan inference untuk mendapatkan markah yang baik. Okey, rangka jawapan anda terlebih dahulu, idea-idea awak tulis dalam kertas-kertas conteng supaya tidak lupa. Macam tu. Nanti kalau kita tidak menulis atau merangka jawapan, kadang-kadang lupa. Kita tak ingat idea kita fikir awal tadi. Dan yang kelima, menulis jawapan dengan baik. Okey, dan jangan biarkan kosong. Okay, tulis jawapan, fikir yang munasabah. Awak rasa munasabah, anda rasa idea anda relevan, tulis saja jawapannya. Begitulah kita nak tackle soalan, kita nak fahamkan soalan, kita nak fahami tugasan soalan, kita nak tahu bagaimana nak dapatkan 8 markah. Okey, jom kita lihat seterusnya cadangan jawapan bagi soalan ini. Baik, di paparan anda adalah cadangan jawapan yang ditulis berdasarkan fakta huraian contoh inference. Okey, menggunakan penanda wacana yang sesuai. Okey, kata hubung bagi untuk agar supaya dan penyampaian esei yang menarik serta matang. Baik, di manakah markah bagi cadangan jawapan ini? Mari kita lihat sama-sama dan study. Okey. Iktibar daripada peristiwa tersebut ialah kita haruslah mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Masyarakat yang bersatu padu adalah fakta. Fakta yang pertama. Ini adalah iktibar yang kita perolehi dalam topik tersebut. Jadi oleh kerana soalan ni soalan kebat mengaplikasi, kita kena apply.
kita kena praktikkan masyarakat yang bersatu padu ni dalam masyarakat hari ini, dalam situasi hari ini. Baik, kita lihat seterusnya. Hal ini boleh dilakukan melalui pergaulan dengan semua kaum. Pergaulan dengan semua kaum adalah huraian. Supaya rasa persefahaman wujud di kalangan mereka. Tutup di sini. Persefahaman, huraian lanjutan. Baik, seterusnya, secara tidak langsung, ini akan membentuk hubungan persaudaraan. Hubungan persaudaraan, huraian lanjutan. Maksudnya, dalam esei ini atau perenggan pertama ini telah dihuraikan dengan lebih mendalam. Sambung, yang dinamakan sebagai bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia adalah contoh. Kesannya, masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Jadi ini jelas inference ataupun kesimpulan kecil dalam perenggan pertama. Baik, cuba kita lihat berapa markah dalam perenggan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 markah dalam perenggan pertama daripada 8 markah yang diperuntukkan. Baik, kita teruskan dengan perenggan kedua. Di samping itu, kita perlulah menjaga kerukunan masyarakat dengan tidak menyentuh sensitiviti kaum yang melibatkan agama dan budaya. Di sini ada 2 poin, iaitu kerukunan masyarakat, menjaga kerukunan masyarakat. Fakta yang kedua, dengan tidak menyentuh sensitiviti kaum yang melibatkan agama dan budaya. Okey, sensitiviti kaum, huraian yang melibatkan agama dan budaya. Contoh, hal ini boleh dilakukan dengan sikap berhati-hati semasa berkomunikasi, terutama di media sosial. Berhati-hati semasa berkomunikasi. Huraian lanjutan. Sebagai contoh, mesej provokatif dan kita lihat sambungannya di slide seterusnya. Dan sentimen perkauman perlu dielakkan. Di sini ada contoh yang kedua. Pada mesej provokatif. Contoh 2. Supaya tidak menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat. Di sini ada huraian. Kita lihat, baik huraian 2A, 2B, jadi betul sini adalah huraian yang ketiga. Lebih mendalam lagi. Baik, seterusnya, kesannya masyarakat akan hidup dalam keadaan saling mempercayai tanpa buruk sangka. Saling mempercayai tanpa buruk sangka adalah inference. Baik, berapakah markah dalam perenggan kedua? Mari kita lihat sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 markah perenggan kedua, 6 markah perenggan pertama. 13 markah semuanya daripada 8 markah yang diperuntukkan. Jadi, markah adalah maksimum 8. Baik, begitulah students. Kaedah menjawab soalan kebat mengaplikasi bagi topik tragedi hubungan antara kaum. Fokus kepada iktibar yang kita perolehi daripada tragedi tersebut. Sehingga kita bertemu kembali dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao dulu.